المسلمين وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلوم الدارين. قال قتادة قال قتادة خلق الله تعالى النجوم لسلاسل زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. قال القتادة maka berkata Qatadah. Man huwa Qatadah? A'immatun min a'immatil mufassirin, salah seorang imam daripada ahli tafsir. Qatadah, Mujahid, Muqatil, semua ni imam-imam dalam tafsir. Qala Qatadah, maka berkata Qatadah. Okey. Khalaqallahu ta'ala, telah mencipta Allah Ta'ala an-nujum, bintang-bintang ini, li thalathin, untuk 3 perkara. Li thalathin, bagi 3 perkara yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okay. Pertama, zinatan, sini maf'um li ajlih. Zinah sini khalaqallahu nujuman zinatan ay li ajlih. Zinah ni mansub ala apa? Hafiz? Maf'ul li ajlih ay li ajli zinah. Zinatan lis sama, sebagai perhiasan untuk langit. Allah sebut walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu, iaitu bintang-bintang. Pertama, sebagai perhiasan langit dunia. Sebab tu Allah jadi alam ni bercantik. Sebab tu Allah tanya, bolehkah kita berhias? Boleh berhias. Bolehkah kita tanam pokok bunga? Boleh. Sebab itu perhiasan. Bolehkah pelihara burung merak untuk perhiasan? Boleh tak boleh? Boleh. Bolehkah pelihara ayam katik untuk perhiasan? Boleh. Faham? Sebab apa? Ingat ya, manfaat haiwan hanya bukan untuk makan. Sebab Allah sebut, okey, bahkan dalam ternakan Allah sebut apa? Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Pada binatang ternakan kamu itu jamalun, ada keindahan. Kamu nampak seronok saja. Dia apa? Waktu dia meragut di padang, orang lukis pemandangan, dengan sebab cantik. Okey. Bahkan buah-buahan Allah sebut, unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Unzuru, lihatlah, nikmatilah keindahan dia. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih, apabila dia telah berbuah dan dia masak. Makna nikmat buahan ini bukan hanya pada nikmat kita makan. Kalau makan tak berapa pun, tapi seronok kita tengok buah-buah bergantung di pokok. Allah sebut begitu. Unzuru ila thamarihi idza athmar, lihatlah kepada buah-buahannya apabila pokok tadi mula mengeluarkan buah. Wa yanai, dia masak, nampak merah, seronok kita tengok. Nampak kuning, seronok kita tengok. Makan bukan mana pun. Mangga, nampak merah, nampak keluar buah sudah, nampak apa kuning-kuning, seronok kita tengok kan. Makan banyak tak boleh, angin. Tapi ada keindahan. Sebab Allah sebut, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-Nya? Sebahagian nikmat perhiasan, sebahagian nikmat untuk dimakan. Setengah kata, buat apalah tanam pokok bunga ni? Bagus tanam pokok apa? Limau apa? Kasturi kan boleh makan juga. Itu untuk perut, ini untuk perhiasan. Allahnya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi. Katakanlah,
siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan kepada hambanya. Wadah? Ayo. Jadi pertama, zinatan lis-sama. Allah hiasi langit ini dengan apa? Dengan bintang-bintang. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Rujuman dan rejaman untuk syaitan-syaitan. Kita sebut minggu lepas tak? Syaitan-syaitan yang mencuri dengar berita daripada langit. Perkara yang Allah sampaikan kepada malaikat. Sebab di malaikat ada peristiwa. Macam Ustaz sebut hari itu lah. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah apabila cinta seorang hamba, dia panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku sayang sungguh si fulan ini. Alangkah indahnya si fulan itu adalah kita. Allahumma amin. Inni uhibbu fulanan, aku cinta fulan wahai Jibril. Fa'ahibbah, maka Jibril, engkau cintakan dia wahai Jibril. Fa'ahabba Jibril pun cinta kepada dia. Waktu ini fanada Jibril fis sama. Jibril seru sebab Allah telah wahyukan kepada Jibril. Fanada Jibril fis sama. Jibril pun menyeru, Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Allah telah mencintai si fulan ini. Jadi iblis cuba nak curi, Pak. Syaitan cuba curi dia dengar. Tak boleh saudara. Tak boleh. Dia tak tahu siapa yang Allah suara di langit bercerita, orang ini si fulan ni Allah cinta pada dia. Di muka bumi ini syaitan-syaitan tak mampu lagi curi dengar. Curi dengar cerita malaikat di langit. Malaikat bercerita apa? Siapa yang Allah cinta, apa yang Allah putuskan di langit. Tak boleh dengar tu. Sebab apa? Nanti sebut minggu lepas. Mereka kata apa? Inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Inna kunna, kami dulu di langit tu. Satu ketika dulu syaitan kata, jin daripada syaitan kata, maq'id, tempat-tempat duduk. Makna banyak tempat duduk kami. Maq'ida lis-sam', kami duduk untuk apa? Dengar berita langit. Faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa cuba lagi pergi curi dengar berita di langit, terus datang syihab. Apa syihab? Meteor. Shihaban rasada, terus rejam dia. Terbakar, hancur, mati. Berani? Tak berani. Sebab apa? Dikejar oleh apa kita sebut meteor. Istilah sebut taik bintang kah? Okey. Rujuman lisyayatin. Ingat okey. Sabar ni. Wa alamatin yuhtada, dan sebagai tanda-tanda. Yuhtada, diambil petunjuk. Biha, dengannya. Ai bin nujum fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Ikram, Munir, la tatahaddath. Yalla huna. Munir, huna. Ikram, ijlis jambal mu'min. Wa alamatin yuhtada fil barri, di daratan, di padang pasir. Sebab dulu penggembara dia tahu arah berdasar apa? Berdasarkan buruj, bintang-bintang. Ini arah utara, ini arah selatan, ini arah timur. Begitu juga pelayar-pelayar di lautan. Mereka belayar berpandukan bintang-bintang. Sebab Allah wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk dalam pengembaraan mereka. Di padang pasir, macam mana nak tahu arah utara, selatan, barat, timur?
mereka berpandukan bintang-bintang. Apa bu? Buruj. Di lautan begitu, pelayar-pelayar. Dulu mana ada apa Google tu. Tengok arah. Okey, jadi mereka berpandu apa? Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda bin najm dengan bintang-bintang. Hum yahtadun. Sekarang berapa Allah sebut dalam Quran? 3. Pertama apa? Zina, perhiasanlah langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, rejaman kepada syaitan. Kemudian alamat, penunjuk, petanda dalam untuk penggembara. Wa qala al-khazin, berkata Imam Al-Khazin, tafsir Khazin, fa in qila kaifa takunu zinatan lis-sama'i wa rujuman lisyayatin wa kaunuha zinatan yaqtadi baqa'aha wa kaunuha rujuman yaqtadi zawalaha fa kaifa al-jam'u baina hataini al-halatain. Tengok, ini soalan belum apa? Sebelum dijumpa sains moden ni. Ini soalan tentang ayat ni jadi muskil. Setengah orang baca apa? Zaman Imam Khazin, sebelum ada apa? Penerokaan ilmu moden ni tentang meteor, tentang komet. Tentang meteor, tentang komet semua. Tentang ilmu astrologi ni. Apa? Ilmu astronomi. Okey, astronomi ni. Jadi dia tanya, dia kata macam muskil kita ayat ni. Jadi Imam Khazin kata, fa in qila, maka sekiranya dikatakan, kaifa, bagaimana, takunu, adalah keadaan an-nujum, takunu ainu an-nujum, zinatan lis-sama. Ini khabar ka kana, zinah ni khabar ka kana, perhiasan di langit. Warujuman lisyayatin, dan sebagai rejaman untuk syaitan. Sebagai mengapa? Mana? Ayo soal ai. Okey. Bagaimana dia menjadi rejaman kepada syaitan? Okey, macam mana boleh bergabung? Dan kita sebab apa? Wa kaunuha, dan keadaannya, keadaan nujum tadi, bintang-bintang tadi, zinatan, sebagai perhiasan kepada langit ini, zina, yaqtadi, menepati baqa'aha, makna dia kena kekal. Mana bintang untuk jadi perhiasan mesti kekal, untuk sentiasa bersinar. Wa kaunuha rujuman, dan keadaannya rujuman, sebagai rejaman, yaqtadi zawalaha, menepati hilangnya, lenyapnya. Iya, sebab rejam mesti dia kejar, akhirnya dia terbakar habis. Mana boleh faham ni? Boleh faham soalan dulu sebelum apa? Ilmu apa? Astronomi dibongkar macam sekarang ni. Dia kata fa kaifa, bagaimana, al-jam'u baina hataini, bagaimana al-jam'u, kita mengumpulkan al-jam'u baina, antara hataini al-halatain, ini dua keadaan. Satu Allah sebut sebagai perhiasan. Kalau perhiasan, bintang ni kena kekal. Satu Allah sebut sebagai rejaman kepada syaitan. Kalau rejam, dia akan hilang, dia akan lenyap. Jadi macam mana? Dia kata fal jawabu, maka Imam Khazin, fal jawabu, cuba tengok, dia bukan ulama sains Imam Khazin, tapi jawapan dia tepat tu. Tu tengok ulama ni. Dia tengok, tengok dia kata ya juz saja. Fal jawabu annahu laisal muradu annahum yurmauna
bi ajramil kawakibi. Tengok jawabannya. Bal yajuzu an tanfasila minal kawakibi syu'latun wa turma syayatinu bitilka syu'lati wa hiya syuhubu khabar wa hiya syuhubu wa mithluha kamithli. Ustaz terus kamithli. Ingat masal perumpamaan, mithli seperti. Kalau masal apa? Masal berarti perumpamaan bahasa Arab. Sebab itu disebut Majma'ul Amsal. Ada kitab Ustaz tu. Majma'ul Amsal lil Maidah Dani. Mana amsal contoh apa? Macam kita perumpamaan tu. Kita macam perumpamaan seperti apa? Harapkan pegar. Pegar ke pagar? Pagar ke pegar? Pegar kan? Bukan pagar. Pegar apa? Rupanya ada nama burung pegar. 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 Harapkan pegar, bukan pagar. Harapkan pegar makan padi. Maknakah harap burung pegar? Burung sejenis burung. Dia yang makan padi. Sebab dalam bahasa Arab panggil masal. Jamak dia amsal. Jamak dia amsal. Okey. Macam bahasa Arab apa? As-saif dhayya'akal laban. Musim panas telah menghilangkan engkau susu. Makna kau datang bukan tepat pada masanya. Kau tersilap masa. As-saif dhayya'akal laban. Musim panas menghilangkan engkau susu. Maksudnya untuk apa? Perumpamaan orang yang datang bukan pada masanya. Okey. Okey. Wa mithluha kamithli qabasin yu'khadhu minan nari wa hiya ala haliha. Okey. Tengok ni Imam Khadir kata. Dia kata fal jawabu, maka jawapannya annahu, sesungguhnya ia apa? Al halu wasya'nu, dhamiru sya'ni. Laisal murad bukan dimaksudkan annahum, sesungguhnya mereka ni siapa? Mereka ni siapa? Syayatin. Annahum ay asyayatin yurmauna, dilempar ataupun direjam, bi ajramil kawakib, dengan jirim kawakib tadi. Ya, jirim. Apa dia jirim? Zat lah ni, jirim lah ni. Jirim makna zat apa? Bintang tu sendiri. Dengan bintang tu sendiri jirim. Sebab tu dia kata apa? Jirim membentuk apa sebab jirim membentuk jisim. Jirim membentuk jisim. Jisim membentuk objek. Tu dalam ni akidah. Dalam sains fizik dia kata apa? Orang pertama jumpa Isaac Newton. Dalam Islam lama sudah teori apa? Jirim dengan jisim. Siapa mula bahas? Orang ingat ya? Orang Islam telah kenal konsep jirim dengan jisim ini jauh sebelum Isaac Newton. Sebab apa? Perbahasan tentang apa? Tentang apa? Ilmu kalam. Allah bahaskan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Jadi kita perhati sesuatu, semua benda, air, cecair, pepejal, gas, semua ni sesuatu yang berada di sekeliling kita. Jadi apa membentuk sesuatu ni? Makna dia air membentuk cecair. Apa yang membentuk pepejal? Apa membentuk gas? Kaji. Jadi itu kajinya. Apa? Semua ini daripada jirim-jirim.
Jirim-jirim ini membentuk jisim. Jisim itulah sama jisim dalam bentuk cecair, jisim dalam bentuk pepejal, ataupun jisim dalam bentuk gas. Jadi nak kata apa? Allah tak sama semua tu. Itu tujuan dia. Perbahasan tentang konsep jirim dengan jisim. Konsep atom. Mithqala, konsep zarrah. Mithqala zarrah. Sebab tu lama sudah. Atom itu, okey, jirim-jirim dia akan membentuk apa? Mengikat, membentuk jisim. Ini apa? Teori pertama atom siapa? Isaac Newton. Di situlah dibodoh-bodoh kita tu. Banggalah kita fizik Isaac Newton. Lama sudah. Kimia. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Ghazali, tahu apa kitab pada sekarang? Kita dengar ke kitab dia? Kimya'us Sa'adah. Kimya'us Sa'adah. Kimia kebahagiaan. Kimia tu bahasa Arab. Perkataan kam. Mana kam? Kuantiti bahan. Kam. Kam umurka. Berapa umurku? Makna pada perkataan kam. Mana kam? Berapa? Kimia. Faham tak? Nak kaji kuantiti bahan. Sebab tu Imam Ghazali dia tulis kitab nama dia Kimya'us Sa'adah. Kimia kebahagiaan. Maksudnya dia nak tengok proses tabi'i kita. Kita buat proses apa yang air tu penyuling air tu. Sekarang kita ambil air yang keruh. Air taib ke air semua air keruh, kita panaskan. Kemudian kita buat proses penyulingan. Kita bakar dia sampai mendidih jadi uap semua. Akhirnya keluar air yang suci, bersih balik. Air yang memang pure betul air, kan? Air suling. Air yang pure betul air. Yang balik kepada sifat asal air tu, mana pure air. Dia kata begitu hidup kita. Mana untuk dapatkan kesucian diri kita perlu proses penyulingan. Proses penyulingan itulah yang bernama mujahadah. Itu nama kitab dia. Kimya'us Sa'adah. Kimia kebahagiaan. Mana Imam Ghazali dia kuasai kimia. Faham tu? Boleh faham? Dia kata seperti mana untuk kita dapatkan kembali air dalam bentuk asal kita, bentuk asal dia, kita untuk balik pada fitrah insaniah kita, fitrah ubudiyah kita yang sebenarnya memang penuh tulen, perlu kita ada sifat mujahadah. Biarpun mujahadah ni terpaksa apa? Dia bakar, dia menggelegak semua sekali untuk dapatkan air yang suci. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam penderitaan. Dia perlu menderita untuk dapatkan kesucian. Okey? Okey. Nah, sampai mana surat tadi kita ni? Okey, jirim, okey. Okey, bal yajuzu. Yalah, bahkan harus. Tengok dia kata harus. Makna dia apa? Ini dia pakai otak saja, dia bukan buat kajian ni. Bal yajuz kan, bahkan dia kata harus. Antan fasila adalah terpisah. Terpisah apa? Minal kawakibi, daripada bintang-bintang tadi. Syu'latun. Mana syu'latun? Segumpul api. Syu'lah segumpul api. Api cahaya bintang tadi. Faham tu? Jelas tu? Syu'lah makna api. Makna segumpul. Ustaz nak kata apa? Syu'lah ni kan? Mana pen? Faham ke? Ambil galam. Ni contoh dulu kan jamung. Inilah ni. Ini jamung kan? Dulu kan ambung. Ini kita panggil syu'latun nar ni. Ni api ni. Syu'latun nar. Kita panggil apa tu? Letaklah apa? Saya faham sudah lah apa? Bola api kah? Apa? Segugus api kah? Sekuntum api, letaklah. Asal aku faham saja. Okey, sekuntum api, segugus api, letaklah. Sepotong api. Okey. Wa turma syayatinu, yalah, wa turma syayatinu, dan direjam syaitan-syaitan bitil kasyu'lati, dengan itu syu'lah, itu bola api tadi. Wahiya syuhub, itulah yang dinamakan syuhub. Apa syuhub? Bahasa moden kita meteor. Meteor. Syuhub meteor. Wa misluha, dan sepertinya. Okey, tapi cantik lagi baca wa masaluha. Cantik masaluha lagi. Lebih cantik baca wa masaluha. Sebab Allah guna apa? Masaluhum kamathalil ladzi, masaluhum, perumpamaan.
Masaluha, tak payah misluha. Guna perkataan wa masaluha. Sebab Allah Quran kena wa masaluhum kamathali. Sebab apabila Allah nak contohkan sesuatu, Allah guna perkataan masalu. Okey. Wa masaluha kamathali. Dan perumpamaannya kamathali seperti qabasin, makna sepotong api. Yukhadhu minan nar, diambil daripada api. Mana kita ambil sepotong api, ambil kayu, keluar api tadi. Wahia, dan ia, mana api tadi, ala haliha, di atas keadaannya. Mana dia kata ini dia tafsir saja. Ini yajuzu, dia pakai agak-agak saja, bukan dia ada ambil mana-mana ni. Imam Khazin dia kata sebenarnya ini bintang. Memang dalam masa sama dia jadi perhiasan kepada dunia, dalam masa sama dia jadi rejaman pada syaitan. Makna api yang menyinari bintang tadi, segugus dia terkeluar daripada bintang, pergi kejar syaitan, rejam syaitan. Boleh? Okey, sama dia kita api. Sekarang api menyala, kita ambil kayu bakar, bawa lari sepotong api. Ini tetap kekal. Begitulah perumpamaan dia. Okey, aku berkata. Aku berkata, musannif berkata apa? Aku berkata, wa yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala. Jadi pernah kata, aku berkata yu'ayyidu. Wa yu'ayyiduhu, aku berkata, yu'ayyidu, menguatkan pendapat Imam Khazin ini. Apa? Qauluhu ta'ala, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Ingat? Illa man khatifa. Fi ay surah hadha مثلا؟ في أي سورة؟ شعراء؟ سورة شعراء؟ صفات. سورة صفات. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Melainkan man khatifa, sesiapa daripada golongan jin, syaitan jin ini, khatifa, mencuri. Khatafata, mencuri dia dengar, mencuri berita perkhabaran daripada langit. Fa'atba'ahu, khatifah dia cuba sambar dengar. Mana khatifah ni asal menyambar. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Melainkan sesiapa khatifah, dia cuba menyambar dengar, mencuri dengar. Al khatfata, dengan satu sambaran dengar, dia nak dengar. Fa'atba'ahu, maka dia ikuti oleh shihabun. Mana shihabun? Bobola api. Saqib, mana saqib? Ini saqib yang menembus. Okey, kita tengok sini ya. Sebab tu janganlah bertemerong dengan sains. Ingat sains ini benda yang kita berdasarkan teori. Mungkin hari ini kita sebut begini, esok sudah berubah. Ingat sains hanya teori. Kadang-kadang bukti, mungkin bukti hari ini tak sesuai untuk esok hari. Sebab tu kita, Quran dia abadi. Janganlah kita jadi umat dahulu kala. Sains mesti menang. Apa juga perkataan tu? Sains mesti menang. Janganlah sampai peringkat kita apa? Allah sebut, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinati فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. Allah ceritakan umat-umat terdahulu, apabila datang kepada mereka rasul-rasul, datang membawa keterangan daripada Allah. Rasul apa dia bercakap, itu adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap dengan
dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu dan dia wahyukan. Okey. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka berbangga dengan ilmu, pengetahuan, sains dan teknologi dikurniakan kepada mereka. Wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Maka mereka ditimpa azab, dikelilingi azab apa mereka persendakan kitab Allah dan sunnah para nabi. Ini ada ke kita sebut madu itu penawar. Belum ada kajian sains membuktikan madu penawar. Habatus sauda belum ada sains betul-betul buktikan ni. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita peringkat mempersenda-sendakan wahyu. Sebab Allah sebut, inilah penyakit umat sebelum ini. Wa haqa bihim ma kanu bi yastahdiz. Apa yang mereka persenda-sendakan. Faham kan? Sebut hadis, sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Jangan Rasulullah sebut apa? Habatus sauda da'u min kulli dawa. Habatus sauda penawar bagi segala penyakit. Belum ada bukti saintifik untuk nak buktikan. Apa salahnya? Sadaqa Rasulullah. Benarlah kata Rasulullah. Ilmu kami belum jumpa. Benarlah Rasulullah. Benarlah kata Rasulullah. Ilmu kami belum sampai bagaimana habatus sauda mengobat penyakit ni. Sebab tu Imam Bawawi kata hadis ni ala umumiha. Imam Bawawi kata hadal hadis ala umumiha illa sam. Sebab Rasulullah sebut habbatus sauda dawa'un min kulli da'in illa samu. Masamu ya Rasulullah al-mautu. Habbatus sauda merupakan penawar bagi semua penyakit. Illa sam, malaikat penyakit sam. Masamu ya Rasulullah al-maut, malaikat penyakit mati. Habbatus sauda tak mampu jadi penawar. Faham tak? Dia kata Imam Bawawi kata, setengah imam kata tak. Setengah imam kata Allah tak jadikan satu benda itu penawar untuk semua penyakit. Seperti Ibnu Hajar. Dia kata Allah tak jadikan satu benda tu dalamnya terkumpul semua penawar untuk semua penyakit. Tapi Imam Bawawi kata hadza ala umumihi. Hadisnya atau umumnya penawar bagi semua penyakit. Cuma ilmu kita tak sampai. Salah ke kita sebut begitu? Ini sebut habatus sauda tidak ada bukti saintifik. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka berbangga, angkuh dengan ilmu yang Allah berikan pada mereka. Surah fi surah hada? Amadan fil akhirah hada? Ayo. Nah, jadi sini kita tengok meteor ni. Allah sebut apa? Sebab tu kalau kita sebab subhanallah. Ustaz kata, tak tahulah orang belajar sains jauh pada Allah, tak tahulah. Sains apa dia belajar, wallahu alam. Orang kalau belajar sains dia jauh pada Allah, tak tahulah sains apa dia belajar. Sains syaitan tu kata. Ini Allah cerita zaman orang Arab tak kenal ilmu astronomi. Allah sebut dua perkataan tentang meteor ni. Pertama apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan rejaman. Orang Arab tahu kalau rejam pakai apa? Pakai batu. Rejam pakai batu. Rejam orang berzina pakai batu. Rejam pakai batu. Makna meteor ini batu. Sebab tu ulama sekarang mereka kata apa? Batu apa? Sweet ya. Di Lenggong Lenggong kan ada kan? Bukit bunuh kan apa? Bekas apa? Hantaman meteor kan? Bukit bunuh. Mana orang Lenggong? Mana Saleh? Atau orang mana Saleh? Lenggong kan mana? Kan ada bukit batu kan? Kita penempatan yang penempatan paleolitik itu mengarutlah. Itu penempatan dia kata itu Bukit Lenggong ni dulu ada penempatan zaman paleolitik, itu mengarutlah. Tapi tamadun tu hancur sebab apa? Dimusnahkan oleh hantaman meteor. Sebab tu terdapat batu-batu meteor steroid. Apa nama batu apa? Siapa ada cikgu sains ni? Nama batu steroid ke? Sejenis batu, makna batu meteor ni terdapat penuh di kawasan Lenggong ni. Makna dia kena hantaman apa? Ha? Meteor bukan jenis batu dia steroid apa? Ustaz lupa sudah tu. Batu tu yang hantam tu. Kan ada ke dia di Lenggong tu? Papan tanda tu di bukit bunuh kan nama?
Okey, Bukit Bunuh kan nama tu. Sebab di Perak lengkung. Makna bekas hantaman apa? Meteor. Satu Allah sebut Syihabul Saqib. Saqib, makna saqib ini sukbun pada lubang. Mana sukbun Sukbun, okey. Saqib, lubang. Makna dia apabila batu tadi, okey, dia pecah dengan bawa bola api dia akan limpas ke angkasa. Tapi kalau dia dekat kepada atmosfera bumi, tarikan graviti atmosfera bumi akan tarik dia. Waktu tarik tadi, dia akan terbakar. Kesan yang terbakar tak habis tadi, dia saqib. Mana saqib ini, dia akan hantam secara tajam. Sebab tu, bekas hantaman meteor, dia berlubang. Dia akan jadi kawah. Sebab Allah sebut saqib. Inilah Quran. Nah, Rasulullah bukan sebenarnya sampai ke lengkung pun. Okey, cuba tengok bekas hantaman meteor. Dia akan jadi kawah, dia akan lubang. Syihabul Saqib. Dia akan hantaman dia menjadikan kawasan tadi berlubang. Dia masuk ke atmosfera bumi, terbakar tadi kan, sebab dia kalau dekat atmosfera bumi, sebab tu orang takut. Okey, dia dekat atmosfera bumi, dia akan apa? Graviti bumi akan tarik dia. Dia terbakar dengan cepat. Tapi kalau kesan terbakar tak habis tadi, dia akan hantam bumi. Itulah ditinggalkan bentuk kawah-kawah berlubang. Allah sebut Syihabun Saqib. Makna bola api yang tajam membentuk lubang. Sadaqallahul azim. Inilah Quran. Inilah Quran. Tak tahulah macam mana boleh kafir lagi. Kalau belajar sains, lagi-lagilah kena beriman. Waktu ni Allah sebut, bila waktu Arab jahiliah, bukan tahu semua ni tentang meteornya, tentang graviti, tarikan graviti bumi, tentang kesan hantaman meteor tu. Wadah? Okey, jelas tu. Makna Allah sebut dua sifatnya. Dia memang batu sebab rujuman. Kemudian dia apa? Saqib. Dia akan melakukan kesan lubang. Okey, wallahu taala a'lam. Tengok ni, inilah Quran. Sebab tu hafal Quran bagi faham makna. Baru kita nampak i'jazul Quran. Sebab tu qul sadaqallah, katakanlah benarlah firman Allah. Inilah kebenaran yang abadi. Banyaknya. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya jika kita menyembelih binatang yang cacat untuk dimakan? Contohnya saya pelihara seekor ayam, tak boleh berjalan. Semakin lama saya pelihara ayam tersebut, saya rasa menyusahkan. Apa hukumnya jika saya menyembelih binatang tersebut untuk dimakan? Hukumnya harus. Sebab binatang ni halal. Okey. Makna binatang memang Allah jadi apa? Wal an'ama khalaqalahum. Binatang ternakan ni Allah jadikan untuk kita. Memang untuk dimakan. Ayam memang untuk dimakan. Biarpun dia cacat, setengah dia rasa berdosa sebab ayam tu cacat, tak sempurna, tak macam ayam lain. Tak sampai hati nak sembelih, tak. Memang ayam ini kita untuk apa? Allah jadikan untuk kita makan. Biarpun dia buta sebelah mata kah? Biarpun dia apa? Dia OKU kah? Halal dimakan semua, sembelihlah. Okey, semuanya halal makan. Hukum dia apa? Hukum dia harus. Tapi kalau sembelih untuk nak hantar ke madrasah, hukumnya dapat pahala lagi. Okey. Okey, menggunakan khidmat bayaran tepi kepada kaki tangan tertentu untuk memudahkan satu urusan. Contoh urusan yang susah untuk siap, tapi senang kalau berurusan bayaran tepi kepada staf berkenaan. Apa hukum kepada pemberi dan penerima? Inilah apa? Rahsia yang telah lama tidak menjadi rahsia dalam jabatan kerajaan dan mana-manalah. Itulah rahsia yang bayaran tepi. Kau tolong aku tolong kau. Kau bagi aku potongan api neraka, aku bagi kau potongan api neraka. Okey. Kalau kita ikut prosedur biasa lama. Kau nak cepat boleh sini. Bukan begitu. Bukan kata di jabatan kerajaan saja. Kamu tahu tak? Nak cium Hajarul Aswad pun begitu juga. Nak cium Hajarul Aswad tu. Datang orang tu, Pak, sini. Maukah cium Hajarul Aswad? Mau. Sini bagi 1000 rial. Mahal. 700 rial. Nanti dia bawa balik. Bayar dia bawa. Untuk apa?
Rupanya dia ada apa? Dengan polis yang jaga. Sampai depan Kaabah pun nak cium Hajarul Aswad pun rasuah lagi. Jangan kata bohong lah. Ustaz berapa kali pergi haji? Banyak begini. Nah, berapa ni? Aku tadi ustaz aku bayar 600 untuk cium Hajarul Aswad. Orang Indonesia bawa aku pergi sana. Okey, sebab tu Rasul sebut. Rasul sebut apa? Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahum min rizqan fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghululun. Man ista'malnahu, siapa kami tugaskan dia ke atas satu kerja, fama akhadahu farazaqna min rizqan, kami bagi gaji pada dia sudah, kami bayar upah untuk dia, fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghulul, apa lagi dia ambil selepas itu, atas nama hadiah kah, atas nama bayaran tepi kah, bayaran belakang kah, bayaran tebuk atap kah, fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghulul. Itulah makna ghulul, tipuan. Makna asalnya ghulul ni curi harta rampasan perang, makna dia ambil benda yang haram. Faham tak? Makna orang yang bagi, orang terima, dua-dua sama. Sebab kita zaman sekarang mudah saya sekarang. Sekarang semua hidup kita tidak bermaruah. Hidup kita tidak ada perasaan malu. Kau nak cepat ke kerja kau? Boleh nanti kopi-kopi dulu ya. Tak malu ke kita? Tak ada maruah ke hidup kita? Sebab hidup kita, setengah orang apalah maruah itu? Maruah bukan boleh makan juga. Boleh kekesenyang anak bini. Inilah jiwa manusia dipenuhi dengan jiwa kebinatangan. Tamak, halobah. Kita tak ada maruah. Faham tak? Tak ada hidup tanpa ada maruah. Tak malu. Tak ada langsung perasaan malu. Semua kata benda tak berprinsip kan? Tidak bermaruah, tidak apa. Tapi apa? Tidak ada langsung perasaan malu. Okey, sedangkan benda tu dia rasa apa? Janganlah bohong benda ni. Bah guru sekolah begitu juga. Ustaz pernah apa? Dululah Ustaz jadi guru sekolah. Sekarang tak sudah. Okey, kadang-kadang datang, nah Ustaz, maukah buku kerja syarikat kedai buku? Okey, ada. Okey, kita untuk guru ada komisen. Haram tak pernah? Haram. Betul tak cikgu? Betul tak betul cikgu? Betul tak betul? Betul tak betul? Adakah? Ada, komisen kedai buku ada kan? Dia kasih apa? Ada apa? Ada hadiah. Faham tak? Sebab apa? Hidup kita, tak tahulah kita, Ustaz kata apa? Nak kata apa? Kita ni kalau kita amanah hidup, kita faham tak? Setiap sen kita pegang tu, ingatlah kalau kita ada amanah, rasa diri bahawa kita hidup dunia tak lama, 10 sen kita pegang tu, kalau bukan hak kita, bergegar tangan kita. Biarpun 10 sen bukan hak kita, kita selewengkan, bergegar tangan kita. Sebab apa? Kita ingat, waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikan mereka di mahsyar nanti. Innahum mas'ulun, mereka akan dipersoalkan, mereka dipinta pertanggungjawaban. An malihi, daripada harta mereka. Min aina tasabahu, daripada mana mereka dapatkan. Yang halal pun kita bergegar sudah. Yang halal pun kita bergegar sudah. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana dia dapat duit tadi. Wa fima anfaqahu, ke arah mana dia belanjakan. Kita yang halal ni pun kita bawa jumpa Allah, bergegar sudah. Apatah lagi haram, inayah hak orang lain. Tak tahulah. Kalau hidang, sebab tu Rasul sebut, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tak malu, buatlah apa kau nak buat. Ini kadang-kadang orang tu dengan anak banyak, boleh lepas. Tapi ada apa kira-kira bayar apa? Kau tak malu ke? Tak ada ke perasaan malu? Okey, kalau tak ada malu tak apa. Memang kau jenis tak tahu malu. Tak ada ke perasaan kesian korang? Tak ada ke perasaan kesian korang? Hilang sudah ke kita kemuliaan sebagai manusia? Jelas tu? Okey, faham tu? Sebab tu kita ingat dunia kita sebut bukan lama. Bukan lama mana kita hidup dunia ni. Faham tak? Bukan lama mana pun. Ingat kita selagi mana tak sampai ajal kita, tak mati kita. Tetap ada makanan untuk kita, tetap ada minuman untuk kita minum, tetap ada makanan untuk kita makan, dan tetap ada pakaian untuk kita pakai, dan tetap ada tempat tinggal untuk kita tinggal. Selagi mana belum sampai ajal. Jangan risau tu. Okey?
Okey, jadi cukup sekat tu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah walil batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil wajhal muttaqina imama. Allahumma ij'alna bi kitabika sabitin wa bi sunnati nabiyyika sabirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا عبد القيوم أذن.